dalam demonstrasi aman, kita pergi membantah, kita berhimpun di mana? Kedutaan Amerika Syarikat. Okey? Kita bantah filem Innocence of Muslims. Kita bantah kerana menghina agama Islam. Kita bantah kerana tidak boleh diterima pakai filem yang gila ini. Dan saya ingin maklumkan, hari yang sama, bukan sahaja pemimpin Islam keadilan yang datang dengan rela hati YB Teng Chua muncul bersama untuk menunjukkan komitmen. Beliau berucap, kenapa kita kata di Malaysia ini kita takkan ikut politik perkauman yang dimainkan oleh BN. Pada kita, bila cakap tentang isu agama, ini kita pertahankan. Ya, kerana itulah saya pasti, ya, dalam hal ini usaha BN satu untuk memburuk-burukkan pimpinan kita. Jadi hadirin hadirat, reformasi politik itu perkara pertama. Ya, bila kita cakap tentang bagaimana sistem keselamatan negara dipolitikkan, peringatan kita adalah bila kita menang, sakit hati macam mana pun, saya nak bagi tahu satu perkara. Ya, memang bekas ketua polis negara telah memukul Datuk Seri Anwar Ibrahim sementara beliau, ya, ditutup matanya, digari tangannya, dibelasah habis-habisan. Ya, semasa memegang jawatan ketua polis negara. Ini RCI, the black eye. Tapi pada malam yang sama, anggota polis yang tak berpangkat, tidak berpangkat tinggi, mengelap darah beliau bila rebah di atas lantai. Jadi pada kami, ditanam dalam jiwa kami keluarga tidak ada. There is no such thing as revenge. Kita tidak boleh menerima pakai konsep balas dendam. Dan kerana itulah yang memisahkan kita dari Afghanistan macam ni. So kalau Datuk Seri Najib, Datuk Seri Syamuddin, you don't know us at all. We believe in justice dan tidak ada cara kita nak menghukum ahli-ahli UMNO bersama. Daripada saya, mereka yang baling telur, yang berkasar dengan kita. Kita tunjukkan, bukan kita balas dendam. Yang kita minta apa? Yang kita minta reformasi selepas ini, sistem dalam negara, peguam negara yang adil. Biar mereka yang bersalah didakwa di mahkamah. Biar mereka yang salah ditangkap dalam lokap. Biar mereka yang bersalah termasuklah Ibrahim Ali jangan dibiarkan bebas untuk terus-menerus menanam kebencian dalam rakyat Malaysia. Ini yang kita minta. Kita belajar, kita belajar. You have to learn that basic principle. Dan bergerak ke isu lain. Kita juga ingin memastikan tuan-tuan perempuan, kalau sesiapa di sini ramai yang terima BRIM, saya kata memang ambil duit. Tapi fikir, 55 tahun lepas Barisan Nasional Perintah, 60% rakyat Malaysia layak terima BRIM. Betapa miskinnya 40% rakyat kita gaji 1,500 ke bawah. 40%. Negara Malaysia dengan galiannya, dengan minyaknya, 60% gaji RM3,000 ke bawah. Saya nak bagi tahu, itu statistik itu saja dah cukup membuktikan BN dah kalah. BN has failed us as Malaysians. Kalau itulah menjadi kayu ukur, kenapa kita harus berikan peluang kepada mereka? Ya, pada saya, pilihan raya kali ini, transisi ini berlaku di banyak negara. Kita bukan Mesir. Ya, memang ada persamaan, tapi percayalah, di Malaysia ini, Pakatan Rakyat tak pernah minta revolusi. Yang kita minta pilihan raya bersih dan adil. Pilihlah pemimpin dengan baik. Dan kita benci apa? Kita benci ni. Timbalan pengerusi SPR. Ada ke? Oh, tak ada masalah, tunggulah sampai tutup automatik pun. Kemudian dia kata, nak buat macam mana RCI Sabah hanya baru saja diumumkan, tak sempat kita buat pilihan raya sebelum RCI Sabah habis. Jadi, kalau pun ada warga negara baru BN yang mengundi dalam pilihan raya nanti, tak tahu dah nak buat macam mana RCI Sabah belum habis lagi. Nak menunjukkan bagaimana di sana ke 800,000 hampir warga negara baru BN. Mereka sedang lakukan perkara yang sama di Selangor dan di banyak-banyak negeri nak menang, termasuk di Pekan. Kerana itu kita kata reformasi itu termasuk juga dengan sistem
sistem pilihan raya yang bebas dan adil. Di BKL pun kena adil. Ini kalau billboard menteri itu kalau haram pun hang bagi letak juga. Yang kita punya banner tak sampai 2 jam. Kita kena faham. Bila disalahgunakan kuasa ini, kita juga yang rugi. Yang kita minta apa? Profesionalisme yang tinggi. Semua pimpinan di BKL saya pastikan kita kerajaan yang okey. Kakitangan biasanya okey. Ramai pendukung kita. Yang kita tak boleh tahan ni, pimpinan atasan termasuklah Datuk Bandar. Daripada saya mudah. Saya ada gambar yang membuktikan Datuk Bandar dalam minggu-minggu dipilih sebagai Datuk Bandar berjumpa apa? Lawatan dan jemputan ramah mesra rasmi dengan pimpinan barisan wilayah tersebut. Dia tak buat perjumpaan yang sama dengan Pakatan Rakyat. Nak bagi tahu, duit ni, semua duit dia pilih, ya, dia pastikan dia buat semata-mata untuk menang kursi-kursi di wilayah tersebut. Jadi saya minta warga wilayah, kalau kita mahukan, bukan saja kata masih politik berlaku, kita juga mahu apa? Gaji minimal diperkenalkan pada tanggal RM1,100. Itu komitmen Pakatan Rakyat. Dan kita fikir, kalau kita beri gaji sedemikian, secara tidak langsung akan mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Saya fikir tak akan cakap lah, pergi Cawkit ke, pergi ke Segambut ke, kita pun nampak. Kalau tidak terkawal, kita bukan kata bahawa tak boleh terima pekerja asing. Pada saya, ya, ini bumi Allah. Tapi tentunya ada undang-undang, ada garis panduan, ya, yang harus kita ikuti. Kalau kerajaan nak pastikan rakyat ikut undang, kita minta lah kerajaan dan pimpinan BN ikut dulu undang-undang. Jadi gaji minimal ini penting bagi memastikan kebanyakan rakyat kita mengalami pertambahan yang mencukupi. 10 tahun kebelakangan, pertambahan gaji kat Malaysia ni kalah dengan Indonesia. Kalah. Dan poin terakhir yang akan saya bangkitkan bila bercakap tentang isu pendidikan percuma. Kalau ada BN teruskan menyatakan bahawa kalaulah Pakatan Rakyat beri pendidikan secara percuma, kita akan bankrupt, saya boleh maklumkan. Kita rujuk semua laporan PTDPN. Kita rujuk semua laporan Ketua Audit Negara. Kita sekarang hadapi hutang 30 bilion ringgit. Setiap tahun PTDPN itu tabungnya tambah 11%. Menjelang 2015 memang akan bankrupt kalau kita tak selesaikan sekarang. Yang kita kata dah bertahun-tahun BN buat. BN perkenal sejak 1997 PTDPN. Berapa dapat kutip hutang dia? 2 bilion. Hutang terkumpul 30 bilion, dia dapat kutip pinjaman 2 bilion. Kebahagiaan besar peminjam tu bukan tak mau cari. Dek kerana pilih syarikat kroni UMNO, maka disimpan data peminjam, kena hujan, koyak habis nama-nama peminjam. Ini dalam laporan Ketua Audit. Jadi akhirnya bila pengurusan tu salah takbir itu wujud 2 bilion daripada 30 bilion. Kita melihat model termasuk di Amerika Syarikat, dia ada Student Loan Forgiveness Act. Dia memikirkan kalau dah kita nampak bankruptcy itu akan berlaku, kita harus lakukan sesuatu untuk menanganinya. Kalaulah ya, si Lee Yong Sik yang bersalah isu 12 bilion, kalau dia pun boleh guna defense atau Mahathir kata tak bersalah, dia baik, dia tak menipu kabinet. Itu dia punya defense, menipu kabinet ya, dakwaan dia. Kalau dia boleh bebas dengan 12 bilion ringgit hutang pada negara Malaysia, ini kita cakap tentang anak-anak kita. Pendidikan yang harus diberikan secara percuma, secara berkualiti. Saya bukan cakap kita tak minta mereka bertanggungjawab. Kita mahu mereka bertanggungjawab. Pada masa yang sama, kita harus prihatin tentang kedudukan dan keadaan ekonomi semasa. Dan tidak sukar untuk negara Malaysia ini dan memaafkan punya banyak kroni. Saya fikir pendidikan itu harus kita utamakan. Jadi ini komitmen Pakatan Rakyat. Dan yang terakhir untuk para wanita. Kerana saya katalah, undi wanita lihat sikit. Datuk Seri Syarizat dan rasuah macam mana pun wanita ada yang sayang ada sikit lah, sikit. Saya minta tugas kita untuk menyatakan